Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi dapat kita berkumpul untuk sama-sama kita mendengar sedikit sebanyak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung bacaan kitab kita. Bacaan kitab kita yang lama telah kita tinggalkan, iaitu bimbingan mukmin ataupun dalam bahasa Arabnya Mau'izatul Mukminin, ringkasan kepada Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Kita berada pada bab yang ke-14. Dah jauh kita baca, iaitu adab-adab bergaul dan bermasyarakat. Kita berada pada tajuk kecil, iaitu hak-hak orang Islam. Disebutkan sini bahawa terdapat banyak hak-hak seorang Muslim yang wajib dipenuhi oleh saudara-saudaranya sesama Islam. Di antaranya kita sampai pada tajuk ataupun kepada hak yang ke-20, iaitulah mengucapkan tashmid kepada orang yang bersin. Ini semua orang tahu ni, hadisnya pun ada. Tashmid ialah mendoakan seseorang agar memperoleh rahmat dengan ucapan yarhamukallah. Maksudnya bila dia bersin, acum kan. Kita yang kata excuse me kan. Kita yang bersin tu kata alhamdulillah. Maka dapatlah kawan kita yang sebelah itu mendoakan bagi kita, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau, merahmati kamu. Sewaktu orang itu bersin dan dia sendiri mengucapkan alhamdulillah, kalau dia tak ucap alhamdulillah, kita tak wajiblah untuk sebut yarhamukallah. Tapi kita sunatlah doakan baginya, ingatkan padanya. Bila dia bersin tu, alhamdulillah, baru dia teringat. Bila disebut alhamdulillah, baru kita boleh sebut yarhamukallah. Kemudian dia sendiri akan ucapkan alhamdulillah dan kita pun sebut dia sendiri ucap alhamdulillah dan kita sebut yarhamukallah. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, an Abi Ayyub Al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-atis, ini orang yang bersin, yaqulu alhamdulillah, dia akan berkata alhamdulillah ala kulli hal. Wa yaqulu alladhi yushamituhu yarhamukumullah wa yaruddu alaihi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maksudnya begini daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Ini adalah Abu Ayyub ni adalah keluarga angkat Nabi ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Daripada Nabi SAW telah bersabda, orang yang bersin itu mengucapkan, iaitu apa? Alhamdulillah, ala kulli halin, dia kata dalam segala keadaan. Maknanya orang bersin, dia kena sebut alhamdulillah. Antaranya ulama kata, dia kata orang bersin ni bila dia bersin, dia punya jantung dia terhenti, maka dia sebutlah alhamdulillah, sebab dia tu hidup kembali. Kau tidak mati dah. Begitu. Dia sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang yang mendengarnya ucapkan, orang yang dengar yarhamukumullah, semoga Allah Taala merahmati engkau. Dan kemudian orang yang bersin itu membalas dengan ucapan. Orang yang bersin itu sebut alhamdulillah. Kita yang dengar sebut yarhamukumullah. Dan dia tu pula sebut pada kita balik. Ni dia. Selalunya kita tak sebut. Kita alhamdulillah tu habis dah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Hafal baik-baik. Kadang-kadang orang tak hafal ni. Yahdikumullah, semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kamu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan semoga Allah Ta'ala membersihkan hati kamu. Ulang balik, yahdikumullah. Kalau di sekolah ni ramai-ramai sebut, tuan-tuan, budak-budak, buat semua gegar satu kelas, kan? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maknanya bila seseorang itu bersin, dia sebut alhamdulillah, kita akan sebut yarhamukumullah. Dan orang yang bersin itu akan kata yahdikumullah wa yuslihu balakum. Disunatkanlah apabila seseorang itu bersin, memperlahankan suaranya, menutup wajahnya. Bila dia bersin, jangan hacung kuat satu bas dengar. Kadang satu bas, orang sebelah terkejut lah tuan-tuan, kan? Memanglah orang satu bas tu pun terkejut. Dan apabila menguap pun lebih kurang serupalah. Dan apabila menguap, hendaklah dia meletakkan tangan di mulutnya. Sebab menguap ni daripada syaitan. Bersin ni elok lah, memang elok. Tapi elok tu jangan kuat-kuat penuh. Sampai orang kata apa? Sampai orang sebelah terkejut lah kiranya. Akan ada adab-adab juga tuan-tuan. Walaupun bersin tu bagus, dia mengeluarkan kita punya apa ni, kita punya kekotoran, benda sakit dan sebagainya lah, begitu. Baik, jadi menguap pun hendaklah letakkan tangan mulutnya, jangan menguap sampai menguap orang dengar kuat, tuan-tuan. Orang sebelah rumah pun dengar menguap. Baik. Ke-21 tadi bab tasmid. Kemudian ke-21, apabila diberi ujian dengan perbuatan orang yang sengaja berbuat jahat terhadapnya. Ni kita ni dalam kehidupan sama-sama kita ni dengan orang, kadang-kadang ada orang buat jahat ke kita, walaupun kita ni kita kata kita baiklah, tapi ada orang kadang dia bukan tentu. Rambut hitam sama hitam, hati lain-lain. Apabila diberi ujian dengan perbuatan orang yang sengaja buat jahat terhadapnya, hendaklah orang itu dilayani dengan sebaiknya serta dijaga agar dia tidak melakukan kejahatan lagi. Kalau orang buat jahat kita, kira-kira jangan buat baik, jangan jahat korang balik, kira-kiranya. Kita kadang lain tuan-tuan. Aku kalau sekali buat baik, memang aku buat baik betul-betul korang. Tapi sekali orang buat jahat, 1000 kali aku buat jahat korang. Itu kita punya cakap tu. Itu memang kita punya ayat. Tapi nak kata memang kita geram kadang. Tapi agama kata macam mana? Agama kata buatlah baik juga ke orang ni tuan-tuan. Buat baik ke orang. Sebab Nabi Muhammad diceritakan bahawa orang buat jahat apa ke dia pun, maka dia buat baik ke orang. Tak ada istilah buat baik berpada-pada, tak ada. Buat baik sampai bila-bila buat baik. Tak ada buat baik pada-pada, tak ada. Kita hari ni buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, tapi buat banyak kali. Tak tahu dah kan. Itu pepatah orang Melayu, tak tahu lah. Baik, begitu. Jadi dia kata layan orang tu dengan sebaiknya serta dijaga agar dia tidak melakukan kejahatan lagi. Sebahagian orang salah berkata, ikhlaslah dalam pergaulan kamu dengan sesama muslim. Gaulilah orang yang jahat dengan akhlak yang baik dan layanan yang baik. Gauli orang yang jahat dengan akhlak yang baik dan layanan yang baik, kerana sesungguhnya mereka yang jahat itu akan suka pada akhlak dan layananmu yang baik. Orang salah berkata, orang yang awal-awal daripada Islam ni, daripada hijrah yang terawal, tahun hijrah. Abu Darda pula juga berkata, kita semua mestilah menunjukkan muka yang manis kepada sesuatu golongan, sekalipun hati kita melaknati mereka itu. Sampai gitu sekali. Walaupun kita laknat dia, tak suka ke dia, hati kena tunjukkan muka kita tu muka manis walaupun hati tak suka. Demikianlah dia kata maksud daripada bergaul secara baik dengan orang yang ditakuti kerana perbuatan jahatnya. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-96, idfa' billati hiya ahsanul sayyi'ah. Maksudnya tolaklah kejahatan yang dilakukan kepada kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jangan tolak dengan perkara yang lagi mendatangkan keburukan. Kalau ada perkara yang kita dapat yang jahat, tolak dengan perkara yang sebaik-baiknya, kata Allah. Kemudian Ibn Abbas dalam mengulas firman Allah Ta'ala, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah,
Mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik, iaitu surah Ar-Ra'du, surah Kilat ni, ayat yang ke-22. Dia berkata bahawa kejahatan dan menyakiti diri orang lain itu mestilah diimbangi dengan perlakuan yang baik dan sikap yang lemah lembut. Orang buat jahat, kita buat lemah lembut balik. Malu Allah dia tuan-tuan, kan? Kita orang buat jahat, kita lawan dengan baik, dia akan malu Allah. Begitu juga dalam mengulas firman Allah Ta'ala, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd, dan kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia yang engkar dan yang derhaka dengan setengah yang lain. Dan surah Al-Baqarah 251 ini, dia berkata apa? Dia mengulas, iaitu dengan cara mengembirakan, memberi peringatan, perasaan malu dan lemah lembut. Maknanya layan balik dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lemah lembut. Baik, begitu. Kemudian telah berlaku cerita, satu cerita kepada kami, telah bercerita kepada kami Sadaqah bin Fadl, telah memberitahu kepada kami Ibnu Uyainah bahawa telah mendengar Ibnu Mundakir. Ni hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Telah mendengar Ibnu Urwah bin Zubair bahawa Aisyah bercerita bahawa pada satu hari ada seorang lelaki meminta izin kepada Rasulullah untuk menemuinya. Ada seorang lelaki minta izin jumpa Nabi satu hari. Sahabat-sahabat memang sukalah jumpa Nabi, tuan-tuan. Ada yang jumpa Nabi kerana baik, minta tanya perkara yang baik. Ada juga yang tahu pun nak elok ni. Ini salah seorang daripada sahabat Nabi ni untuk menemui Nabi. Baginda bersabda, izinkanlah dia masuk, tetapi dia sebenarnya adalah seburuk-buruk manusia untuk diajak bergaul. Nabi tahu, kan? Ada perkara-perkara yang Nabi diberitahu melalui ilham, tuan-tuan. Kita hari ini, kalau kamu orang yang beriman pada Allah Ta'ala, sebetul-betul iman, takutlah kerana kita ni ada firasat namanya. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Dalam hadis ada sebut bahawa takutlah kamu kepada firasat orang-orang yang beriman kerana dia melihat dengan cahaya Allah Ta'ala, dengan ilmu Allah. Jenis orang-orang alim lah, tuan-tuan, alim ulama, jenis-jenis orang yang jenis kuat ibadah, hanya takarub dengan Allah Ta'ala. Kita ni tak berapalah, kokot lah, tapi tak tahulah tuan-tuan, jenis alim ulama malam-malam bangun malam ni, jenis ibadat kuat, semayang pun tak tinggal, bukan semayang tak tinggal saja, semayang berjemaah pun tak tinggal. Bagus tu. Bukan senang, tuan-tuan, 5 waktu sehari semalam dia celam-celam. Jenis orang yang jenis tinggalnya selalu bila? Subuh, Zuhur asar ni kadang asar. Sebab apa? Sebab zuhur, lepas zuhur tu balik tengah hari. Kalau cikgu sekolah, bukan dia semayang dulu, makan tu. Makan dah tengah-tengah, dari ujung-ujung kan. Ni cerita ni macam contoh ustaz je ni, kan. Kita tahulah kadang kita buat macam tu. Sekali-sekali tuan-tuan, letih, tuan. Otak ni dia punya fikir lain, kuat. Dia nak fikir, bukan kerja bendang. Kerja fikir ni lain macam. Dia punya otak dengan budak-budak ni. Dia jumpa dengan budak-budak, tuan-tuan, satu hari ngajar, tuan. Allah Ta'ala bersifat, Allah Ta'ala maha apa? Maha pengawal. Pengawal ni apa? Security, dia kata. Oh, dia cakap macam tu. Wah, saya tu, apa kamu ni? Dia tahu pengawal security, tuan. Maha pengawal ni pengawal alam lah, apa benda ke. Kita pun baru je 3-4 hari sudah, 2-3 hari sudah. Jadi jumpa budak-budak macam ni, kita bukan letih segi fizikal tubuh badan tu, letih segi mental tu, nak membetulkan keadaan ni sebagainya. Baik. Jadi dia kata izin dia masuk, tapi dia sebenarnya asal buruk-buruk manusia untuk diajak bergaul. Tak eloklah orang ni. Setelah dia masuk, lalu baginda menunjukkan sikap lemah lembutnya serta ramah tamah, sehingga dia mengira bahawa dirinya mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi baginda. Nabi Muhammad tahu dia ni orang tak elok, tapi dasuk rumah, dalam rumah dia layan dengan baik ni, dan dia rasa dia tu istimewa. Mana tahu dengan benda itu, layanan tersebut, dia berubah pula. Kan Nabi ada jenis-jenis macam ni, jenis yang nak lawan Nabi, yang jenis nak perangi Nabi, nak bunuh Nabi, macam-macam. Akhirnya masuk Islam, tuan-tuan. Ramai jenis daripada apa? Dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak ni, dengan kedudukan yang baik ni. Dia buat cara yang terbaik dalam akhlak,
kepada manusia, dan akhirnya manusia itu masuk Islam, tak kira Yahudi ataupun orang musyrikin. Baik, ketika orang itu keluar, lalu aku bertanya kepada baginda, bukankah sebelum dia masuk tadi Tuan mengatakan betapa buruk perangainya, tetapi telah masuk ke dalam, setelah masuk ke dalam Tuan perlakukan dia dengan cara yang amat baik sekali. Maka baginda lalu bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah ialah mereka yang ditinggalkan oleh orang ramai kerana takutkan kejahatan yang dilakukan olehnya. Kan? Aku layan juga ada ni, walau sebenarnya dia tahu pun elok. Kerana kalau lagi buruk, lagilah orang tinggalkan dia dan sebagainya. Tapi aku layan dia juga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW telah dalam hadis yang lain telah bersabda, man waqa bihi rajulu irdahu fawalahu sadaqah. Apa sahaja yang dipergunakan oleh seseorang untuk menjaga maruah dirinya merupakan sedekah baginya. Hadis dari Imam Abu Ya'la dan Ibnu Adi. Apa sahaja yang dipergunakan oleh seseorang untuk jaga maruah dirinya. Jaga maruah diri, tuan-tuan, itu ada sedekah baginya. Kalau tuan-tuan dipermalukan, maruah diri tuan-tuan, tuan-tuan pertahankan dengan perkataan, itu adalah sedekah bagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan diambil harta daripada tuan-tuan punya, daripada tuan-tuan simpanan tuan-tuan jaga, pertahankan dengan tangan tuan-tuan, mati pula, maka mati syahid tu, walaupun mati syahid kecil ni, begitu. Baik, Muhammad bin Hanafiyah berkata, bukannya seorang yang bijaksana apabila tidak dapat bergaul dengan cara yang baik terhadap seseorang yang tidak boleh diajak bergaul, sehingga Allah membukakan pintu kelapangan kepadanya. Orang yang bijaksana bukan macam tu. Dia kena faham situasi. Tak kira situasi macam mana pun, orang yang baik ke orang yang jahat pun ada di kalangan masyarakat ni. Dia dua-dua boleh join, boleh sama-sama ni. Boleh sama-sama untuk bergaul mesra ni. Kira kalau orang baik tak ada masalah, orang jahat pun dia pun pandai. Nabi Muhammad itu yang kita kalah tu. Kita boleh bergaul dengan orang baik, tapi kita susah nak bergaul mesra, nak buat baik dengan orang yang buat jahat ke kita. Itu payah. Tapi Nabi Muhammad dua-dua boleh. Akhirnya dua-dua orang golongan ini makin rapat, dan makin rapat pula bukan sekat dengan Nabi, dengan Islam dan menerima agama Islam. Yang ke-22. Banyak tuan-tuan. Kan? Kena jaga, ingat betul-betul. Kan? Kau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Hendaklah bergaul dan bercampur dengan kaum fakir miskin, serta berbuat baik kepada anak-anak yatim. Fakir miskin, anak-anak yatim. Orang miskin ada tak ada? Banyak. Berlambak. Bukan banyak, berlambak. Sekarang orang kata. Anak yatim ada? Ada tuan-tuan. Tuan-tuan tak cari ya. Anak yatim yang jenis kematian ayah ataupun ibunya. Yang jenis bawah umur 15 tahun ni. Ada. Rasulullah telah mengucapkan dalam salah satu doanya. Nabi telah berkata dalam doanya apa? Daripada Anas, bahwasanya Rasulullah SAW telah berdoa, ya Allah, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Tuan-tuan pernah doa ni? Mana pernah kita berdoa dengan miskin ni? Allahumma ahyini. Kalau ramai-ramai atau imam pun tak pernah doa. Saya tak pernah. Tuan-tuan, tak pernahlah pergi ke masjid kata. Tapi dalam masjid yang kita pernah pergi ni pun, Terengganu lah, Mandayu lah, Kelantan lah, di Selangor lah, tak pernah Tok Imam baca doa ni. Kena marah di makmum je. Kami tak nak miskin, kami nak kaya. Kan? Orang parit pun nak kaya, tuan. Kan? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Hidup aku sebagai orang miskin. Cara orang miskin. Wa amitni lah. Kalau ramai-ramai amitna lah. Wa amitni miskinan. Dan matikanlah aku sebagai orang miskin. Terkenal orang miskin. Dan Nabi kata, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Dan kumpulkanlah aku di kalangan, lalu bersama-sama orang miskin pada hari kiamat. Nabi sebut 3 perkara dalam miskin ni. Apa dia? Nabi kata, hidupkan aku sebagai orang miskin dan matikan aku sebagai orang miskin. Jangan hidup orang miskin, mati jadi kaya. Kan? Kadang-kadang kita mula-mula tak ada jawatan, tuan-tuan, tapi dah dekat nak mati ada jawatan.
Jadi Perdana Menteri pula ujung-ujung. Macam mana tahu? Contoh kan. Tapi kita hari ini mungkin tak macam tu. Jadi Nabi kata, hidup aku sebagai orang miskin, mati aku orang miskin, dan akhir sekali kumpulkan aku bersama zumratul masakin, kalangan orang-orang miskin, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nak kata apa? Nak kata macam inilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan miskin, tak apalah tuan-tuan, ada kelebihannya. Tapi kalau tuan-tuan kaya, jangan campakkan kekayaan tuan-tuan tu di dunia ni. Balik ni pula pergi hantar, pergi apa ni? Pergi ambil kereta tuan-tuan, tolak dalam Sungai Kelang ke mana ke. Janganlah macam tu, kan? Redalah dengan kekayaan yang ada dan kemiskinan yang ada. Dua-dua benda tu boleh membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dua-dua tu. Kaya pun boleh. Abdul Rahman bin Auf, orang kata orang kaya masuk syurga. 10 orang dijamin syurga oleh Allah Taala. Ali bin Abi Talib orang miskin pun masuk syurga juga. Boleh, ada potensi. Tapi Nabi suka memilih jalan miskin ni, jalan kemiskinan. Baik, itu riwayat Ibnu Majah, Hakim dan At-Tirmizi. Kemudian diriwayatkan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaannya besar. Kerajaannya boleh mengetahui bahasa-bahasa binatang-binatang, burung-burung, semua sekali lah, jin, ifrit, semua sekali. Setan. Sekalipun telah memiliki kerajaan yang besar, apabila baginda masuk masjid ni, Nabi Sulaiman ni, dan di situ ada orang miskin, baginda akan duduk berkawan dengannya dan berkata, orang miskin akan berkawan dengan orang miskin juga. Padahal dia besar ni, hebat. Tapi dia kata orang miskin, kau orang miskin juga. Dia tak ada meninggi diri, tuan-tuan. Jadi yang patutnya apa dia? Kalau tuan-tuan tu kaya pada pandangan mata orang je lah. Pada diri tuan-tuan rasa miskin, rasanya tu. Tak ada apa-apa pun aku ni. Kata macam tu lah tuan-tuan. Walaupun orang kata rasa hebat. Tokek, keropok pun lagi, kan? Tidur dikelilingi oleh keropok. Kan? Banyak. Kalau tuan-tuan ni, kalau orang duit, tidur atas duit tuan-tuan. Tidur atas duit. Banyak sangat duit tu. Kalau ada orang sampai begitu sekali, dalam tilamnya duit semata-mata. Baik. Jadi orang miskin ni, kata Nabi Sulaiman, akan berkawan dengan orang miskin juga. Rasulullah juga telah bersabda, janganlah kamu sekali-kali membenci kepada orang yang curang kerana nikmat yang dimilikinya. Sebab kamu tidak tahu ke manakah orang itu setelah mati nanti. Kerana di belakangnya itu pasti akan ada orang yang mencarinya untuk menuntut daripadanya. Dia curang dengan dia punya dengan nikmatnya. Nanti orang akan cari dia di atas kecurangan, nikmat, rezeki, harta, apa benda yang dia buat tu. Tambah lagi melibatkan kepada harta benda umum ni. Takut tu tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, kadang-kadang kita sekali, bukan sekali lah, kerap kalilah, ya Allah, janganlah engkau matikan aku sebelum aku membayar hutang-hutang aku. Saya pernah dengar satu orang penceramah tuan-tuan, Ustaz Abdul Khairi ke, dia ada 3 yang dia mohon, antaranya lah mati, biar dia mati dan keadaan dia mati dalam ceramah ni, dalam ceramah ni bukan mati minta. Dan mati dia antaranya jangan dia dimatikan sebelum membayar hutang-hutang semua sekali ni. Hutang-hutang ni kan besar lah tuan-tuan. Tak bayar hutang, mati, payahlah masuk syurga Allah Ta'ala. Dia kiranya, kan? Biar kita dapat membayar segala hutang piutang kita, walaupun kecil, walaupun besar ni. Semua sekali. Biar dah berlangsai, dah ada duit, dan kita jangan dilupakan Allah Ta'ala dengan hutang-hutang kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kesempatan untuk bayar dan kita dimatikan. Dan kalau boleh, dia satu lagi adalah, saya tak ingat apa dia punya doanya. Baik. Berkenaan dengan anak yatim, maka Rasulullah SAW telah bersabda, man samma yatiman hatta yastaghna faqad wajabat lahul jannah. Sesiapa yang memelihara seorang yatim, ini seorang anak yatim lah, seorang yatim, sehingga dia berasa segalanya mencukupi, maka wajiblah syurga untuknya, kan? Sehingga dia berasa segalanya cukup kepada anak yatim tersebut, dia dan anak yatim tersebut cukup dah.
dia jaga anak yatim ni, maka dia kata wajib baginya syurga Allah Ta'ala ni. Ada kelebihannya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni ada adik-beradik kita mati, ya, maka dia tinggalkan anak yatim tu. Kita bela pula basar pahalanya, ya. Baginda juga bersabda apa lagi? Daripada Abu Hurairah, dia telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, pemelihara anak yatim itu bagaikan dua jari ini. Nabi sebut ni, jari tengah dengan jari manis, jari telunjuk dengan jari tengah, jari telunjuk dengan jari tengah. Kayak mana yang ni? Baginda bersabda demikian itu sambil mengisyaratkan dengan kedua-dua jari tangannya. Maknanya Nabi dengan pemelihara anak yatim tu rapat. Kira macam ni, ngamnya, kan? Cina cakap ngam lah, kan? Ngam ni kira okey lah, bagus, kan? Kira tak ada masalah, memang Rasulullah suka dan orang tu pun rapat dengan Nabi. Sabdanya lagi, man wada'a yadahu ala ra'si yatim. Sesiapa meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim kerana berasa kasihan terhadapnya. Ada nampak anak yatim, kita pun usap kepala anak yatim tersebut, maka setiap rambut yang diusap oleh tangannya itu menjadi satu kebaikan baginya. Usap rambut anak yatim ni, tuan-tuan. Kalau kita tahu ada anak yatim di sekolah, dia ni anak yatim ni, kita tahu ni kan, bukan anak pak yatim, kan? Anak yatim, anak yang kematian bapa lah khususnya, kita pun usap rambutnya. Setiap rambut yang diusap itu menjadi satu kebaikan baginya. Orang kadang-kadang tak suka usap kepala, tuan-tuan. Apa ni usap kepala ni? Dia suka main ekor je, main nombor ekor lah, kan? Rambut kepala tak suka. Tapi sebenarnya ada kelebihan dalam mengusap kepala anak yatim. Setiap rambut yang diusap itu menjadi kebaikan baginya. Berapa banyak rambut? Oi, banyak, tuan. Kau cuba kau kira. Ganti tak kira punya. Banyak. Baik. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Kemudian baginda bersabda lagi, sebaik-baik rumah, sebaik-baik rumah dari rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya ada seorang anak yatim yang dimulakan. Itu seorang, belum dua orang lagi. Seorang pun dah kira yang dimulakan, maka rumah itu rumah yang baik. Dan seburuk-buruk rumah daripada kaum muslimin ialah yang di dalamnya ada seorang anak yatim yang dilayan dengan layanan yang buruk. Hadis Imam Ibnu Majah. Kira-kiranya rumah yang paling baik ialah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dilayan dengan baik. Dan rumah yang paling buruk, rumah yang ada padanya anak yatim yang dilayan dengan jahat ni, yang buruk ni. Yang tadi dengan baik, yang ni dengan jahat dan tak elok ni. Beza. Kadang sesilap sebut, tuan. Begitu. Jadi kalau ada anak yatim, jangan jadi macam apa ni, kisah-kisah macam dalam cerita-cerita ni. Cerita apa ni? Cerita fairy tale kan, ada cerita macam tu, anak yatim ataupun apa ni, jenis yang dilayan tak elok ni. Dia ni buat kerja banyak, kamu ni bukan anak kami, kamu anak pungut, anak yatim dan sebagainya. Yang kedua, tiga, banyak ni. Hendaklah memberi nasihat yang baik kepada sesama muslim, bagi nasihat. Dan pada itu hendaklah dia sentiasa berusaha untuk memberikan kegembiraan kepadanya. Jangan bagi duka dia, tuan-tuan. Kalau dia berduka, dia seronok, kita pun seronok sekali. Bagi nasihat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang daripada kamu ni. Kita takkan sempurna iman kita sehingga kita mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta untuk diri kita sendiri. Apa yang kita cinta untuk diri kita, itu yang kita cinta untuk saudara kita. Saudara kita cinta apa? Kita suka, kita disukai, dicintai, dilayan dengan baik. Kita layanlah saudara mara kita, saudara, jiran, tetangga, kaum muslimin, kawan kita dengan cara yang baik. Cinta dia. Tak sempurna kalau kita tak cinta macam kita cinta diri kita sendiri. Baginda juga bersabda, man aqarra aina mu'minin aqarrallahu ainahu yaumal qiyamah.
Sesiapa memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin, maka Allah akan memberikan kegembiraan kepadanya pada hari kiamat. Dia kan Ibnu Mubarak. Apa-apa yang memberi kegembiraan kepadanya, apa dia? Antaranya buat dia gembira dengan senyuman, tuan-tuan. Yang kita katakan ibtisamun sedekah. Kata-kata yang baik juga sedekah. Maknanya kalau kita senyum jumpa dia, dia pun senyum jumpa kita, seronok. Bila kita sebut cakap yang baik dengan dia, begitu juga dia akan cakap baik dengan kita, insya-Allah. Dia akan jadi seronok. Kegembiraan itu akan ada kepada kedua-dua belah pihak. Sabdanya lagi, sesiapa yang melapangkan seorang mukmin yang dalam kesusahan atau menolong orang yang dianiayai, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah. Hadis Imam Ibnu Hibban. Ini siapa yang lapangkan kesusahan-kesusahan orang mukmin ni, ataupun tolong dia daripada dianiaya. Macam-macam lah tuan-tuan. Kita hari ni macam-macam kesusahan kawan kita. Kadang-kadang pancit motor telefon. Kita kata, siapa telefon ni? Mat. Oh, angkat telefon Mat. Awak tengah tidur, Mat. Kenapa? Motor pancit ni, Ali. Nantilah, saya kata awak ngantuk ni. Allah tak nak tolong kita kan. Dia punya pengharapan hari tu kira besar, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah kalau motor pancit tengah jalan, masa keadaan begitu, Allah, rasa kalau tak ada orang tolong susah betul. Telefon lagi kawan lain pun serupa itu juga, dia tengah mancin pula. Aduh, mancin juga yang di ni kan. Letak je pancing tu kat situ. Mana tahu makan ikan, kamu pergi je ni. Tengok 3-4 makan. Kita akan ada umpan sampai 3 ni dengan dia punya ni sebagainya. Mungkin gitu kot. Jadi tolonglah, tolong lapangkan kesusahan saudara kita, ataupun tolong yang dianiaya. Aniaya ni, tolong kawan kamu yang dizalimi ataupun yang menzalimi. Kata sahabat, kami boleh tolong kawan kami yang dizalimi, tapi macam mana yang menzalimi ni nak kami tolong? Tahan dia daripada buat zalim ni, kata Nabi. Kemudian ada hadis yang lain, sesungguhnya amalan-amalan yang amat dicintai Allah ialah memberikan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Gembirakan orang mukmin. Antara menggembirakan hati orang mukmin apa dia, tuan-tuan? Bagi makanlah. Itu antaranya kan. Jumpa kawan senyum, Assalamualaikum, sembang-sembang, jom ta'am makan. Dia seronok, tuan. Tapi bukan itu matlamat utamanya, tapi itu antaranya. Buatlah. Kalau ada kelebihannya, dan di antaranya ialah yang kita kata ni, menolong dia, memberi makan padanya dan seumpamanya. Baik, melapangkan kesusahannya, membayar hutangnya kepada orang lain. Ini lagi cantik. Ni kan, kalau hutang, berapa hutang? 3,000. Tolong bayarkan. Ini dia puji kamu sampai mati kan? Dia ni dulu bayar hutang aku ni 3,000 ni dulu ni. Bagus. Betul dia lah. 3,000. Kan? Atau memberinya makan apabila kelaparan. Lapar ni bukannya makan sedap-sedap sangat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jenis orang yang tak ada makan sungguh-sungguh ni, makan nasi lemak sehingga 20 sen pun kira. Beli jauh hari punya. Kan? Tuan-tuan, kalau ada budak-budak dia jual makan pagi, tuan. Di sekolah ni, tuan-tuan, tengok dia mau datang ke sekolah ni bawa plastik ni 3, 4, 5, 6 bungkus. Tengok orang pekerja, orang yang buat kantin tahulah. Memanglah kantin akan rasa rugi, tapi kadang-kadang demo pun nak buat pilihan dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang mak dia memang jual di luar, dia akan bawa ni untuk jual untuk kawan-kawan dia, untuk belanja sekolah dia. Dia pun dah jemu makan mak dia, antaranya. Ataupun kadang-kadang memang dia buat kuih dan sebagainya, memang banyak dia jual ke sekolah ni. Demo makan belah tu, makan sebelum daripada kelas pula, habis terabur kat belakang-belakang tu. Sekarang lagi pula makan dalam kelas, tak boleh makan kantin, semua plastik bungkus. Jadi gitu keadaannya. Jadi dikatanya amalan yang amat dicintai Allah Ta'ala ialah memberi kegembiraan hati mukmin, kemudian melapangkan kesusahannya, apa-apa kesusahanlah, membayar hutangnya kepada orang lain, atau memberinya makan apabila kelaparan. Hadis Imam At-Tabrani. Kemudian yang ke-24, hendaklah menziarahi mereka itu ketika mereka itu sakit, tuan-tuan. Tambah sakit-sakit yang memang sakit sungguh. Ada orang gout sampai patah,
Sampai tak boleh nak berjalan ni. Ya, tak boleh nak gerak dah. Ziarah dia. Ziarah orang sakit ni, kira-kira malaikat akan doakannya. Kalau belah pagi, doanya sampai petang. 70,000 malaikat akan doakan sampai ke petang. Kalau belah petang kita ziarah, malaikat akan doakan sampai pagi besok. 70,000 malaikat pula. So, ya? Kalau kawan tak ada sakit di sini, cari kawan dekat hospital mana-mana. Ha? Hospital Manjung ke, hospital Batu Gajah ke, ada. Di sini pun dah ada, kayaknya tak ada masalah. Sekarang ni kalau tuan-tuan, tuan-tuan cari-cari balik orang sakit, kalau kita bahar sakit kan? Orang cerita bahar. Bahar. Itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu siapa. Baru sakit ke, baru sakit ke mana tahu kan? Tadi nak pergi ke masjid, tiba-tiba gaut pula. Allah, satu hal. Tak boleh nak bergerak dah. Jam. Jam apa? Lepas ni kita kena ziarah. Sebab ada ni ziarah orang sakit ni. Ada kelebihannya. Adapun ada menziarah orang sakit tu supaya tak terlampau lama duduk di sini sakit. Tapi adalah ada adabnya. Jangan lama benar. Kita ni macam wartawan. Sakit bila? Dah berapa lama dah? Nak apa? Jadi dia kata apa? Antara adab-adab ziarah sakit supaya tak terlampau lama duduk di sini sakit. Kalau dia rasa macam tak selesa, sekejap je. Tapi ada datang. Jangan terlampau banyak tanya, kurang bertanya. Ni banyak macam polipensin tak? Minta maaf lah poli. Sebab polipensin ni dia banyak tanya. Ni apa? IC ada? Macam-macam kan. Masa kena tahan dia banyak tanya. Sebab nak bagi kesalahan tu, nak bagi tuliskan, banyak salah. Kurang bertanya. Menunjukkan sifat ramah tamah dan ikut bersedih kalau sakit yang berdirinya, serta doakan agar dia segera sembuh. Kalau dia tu sakit, rasa empati, bukan simpati sekarang ni. Empati tu kita rasa sama-sama sakit sama-sama dengan dia. Tu empati namanya. Kita tu terasa yang kita tu pun macam sakit. Dan kita kata apa? Doakannya cepat sembuh. Allah, mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Boleh kita semayang sama-sama lagi di masjid, katakan. Kan? Tok Imam dah rindu sangat, katakan. Padahal tak ada apa pun rindunya, kan? Tak ingat pun. Nak kata saja je. Nak bagi kata-kata perangsang semangat. Selain itu, hendaklah dia menutup matanya dari memandang tempat-tempat aurat bagi tuan rumah. Tempat rumah tu jangan liar mata. Dia datang rumah orang tu. Atas katil kot. Jangan dalam bilik berintainya. Dia macam-macam ada tuan-tuan. Spenda ada, apa semua ada. Kan? Jangan tengok-tengok sangat tu. Dia kata itu. Suatu minta izin untuk masuk. Masa nak masuk rumah, jangan berhadapan dengan pintu. Tu biasa ada adab kita masuk rumah orang. Jangan terus depan pintu. Dia belah kiri atau belah kanan. Bila kita duduk depan pintu, tak ada jadi apa dah. Bila buka aja, semua aurat terbuka dah. Anak dia pun tadi agaknya terbungkang situ pun kita nampak. Yang jenis-jenis baju-baju yang bergelembangan pun kita tahu. Dan hendaklah mengetuknya dengan perlahan. Ketuk perlahan sikit. Bagi salam. Assalamualaikum. Dah 3 kali tu dah lah. Janganlah. Saya tahu kamu ada dalam ni jam sembunyi. Kita kata macam tu pula. Pandai kita ni. Dia tak nak terima tetamu lah tu. Adalah perkara dia tu. Dia tengah bersama-sama ke dan sebagainya. Tak kira dah. Kan? Macam-macam. Saya pernah orang tu sendiri kata, baru kahwin tuan-tuan, jangan ziarah lepas subuh. Ada kawan saya di Sabah tu, lepas subuh kawan tu diziarahi. Allah dia kata, kan? Dia kata bukanlah hadis ke apa ke, kata dalam ulama ke apa, kalau orang tu pengantin baru, seminggu tak datang masjid tak apa tuan-tuan. Sebab dia pengantin baru ni. 7 hari ni bagi dia, kan, bagi dia seronok. Lepas tu kan datanglah. Jangan pula mengatakan aku. Bila ditanya siapa itu, bila ditanya siapa tu, aku, mana dia tahu aku siapa? Kalau orang datang kan, aku tanyalah ini Ahmad bin Ali contohnya, kan. Dalam sebuah hadis disebutkan, memang ada sebuah hadis tu, apabila seseorang muslim menzari saudaranya sakit atau melawatnya, maka Allah Ta'ala berfirman, baiklah hatimu dan baik jugalah perjalananmu, dan engkau akan dapat menghuni satu istana dalam syurga. Hadis ada sebut bahawa kalau kita ziarah orang sakit, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita satu istana dalam syurga ni. Tadi yang kita kata 70,000 malaikat akan doakan.
Dan kita kata ni jangan pula kata aku. Apabila tanya siapa tu aku, tak mahu gitu. Osman radhiyallahu anhu menceritakan bahawa dia jatuh sakit, lalu dizarahi oleh Rasulullah. Nabi ziarah dia, kemudian baginda pun mengucapkan dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad alladzi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Doakan, iaitu dia ucapkannya berkali-kali. Doa ni, doa yang maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah yang Maha Esa dan tempat mohon sesuatu yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, macam lam yalid wa lam yulad itulah, dan tidak sesuatu pun yang menyamainya, dan kejahatan yang kamu rasai. Nabi ucapkan doa ini berulang kali. Jadi bolehlah kita bila berjumpa atau menziarahi orang yang sakit ini, kita doakan baginya apa-apa doa lah yang kita tahulah. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan sembuhlah penyakit kamu ni, kan? Begitu. Baik. Kepada pesakit itu pula sebaik-baik hendaklah dia mengucapkan a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ujid. Aku mohon perlindungan dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya daripada apa yang aku rasakan ini. Itu antara doa pesakit itu sendiri. Taus berkata, sebaik-baik orang yang berziarah orang sakit ialah yang berziarah hanya sebentar, tak lama. Jangan lama-lama sangat. Kalau ziarah orang sakit, biar agak-agak aja. Dia tu banyak macam masyaqqahnya. Dia pun keadaan yang sakit, berat, tanggungannya dan sebagainya. Tak lama. Bagi seseorang yang sakit itu, adab-adabnya ialah sentiasa bersabar. Sabar. Tidak banyak mengeluh atau mengerang. Jangan banyak sangat mengerang. Aduh. Itu tak mahu tuan-tuan. Jangan mengerang banyak sangat. Walaupun sakit tuan-tuan. Sebutkan banyak nama Allah Ta'ala. Berzikirlah tuan-tuan. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah perlu ke? Bantai, tak apa. Kan? Alhamdulillah. Sakit ni pula, dia akan menambahkan kita punya pahala atau mengangkat darjat kita. Kan? Apa-apa boleh. Tak kira lah. Kan? Selalu berdoa. Tak menyamelur mengerang ni. Selalu berdoa dan akhirnya berhendaklah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bertawakal. Allah Ta'ala nak baikkan aku ni. Tawakallah. Aku mohon. Fatawakkal ala Allah. Bertawakallah kamu pada Allah Ta'ala. Jelas sekali. Allah Ta'ala nak baik, kita tak tahu bila. Ada orang, tuan-tuan, sakitnya 3 tahun tak baik-baik. Akhirnya apa? Mati. Betul? Ada. Allah Ta'ala bagi dia ujian, sakit, yang sakitnya akhir membawa kematian. Tapi apa? Lama. 3 tahun. Ada. Ada orang sakitnya sekejap, tak lama menang, kemudian mati juga. Ada orang yang sakit tapi akhirnya sembuh. Yang kita hendak ni sakit yang kalau mati pun jangan lama sangat sakit tu. Kalau sakit lama sangat, Allah apa pun tak boleh buat tuan-tuan. Susah. Jadi kemudian fitnah pula pada anak cucu kita, isteri kita pula. Susah tuan-tuan. Susah. Kadang-kadang dah tak ikhlas pula jaga dia ni. Susah jatuh ni, dia katakan tak mati-mati juga ada kan. Kawan saya ni cakap macam tu. Opah hantuk dia kan. Lama hidupnya. Dulu macam nak mati dah. Tak mati-mati juga lagi. Kan? Ada sampai begitu sekali. Sebab Allah jualah pencipta penyakit itu dan hanya dialah yang berkuasa untuk menyembuhkannya. Kan? Tak ada orang lain dah. Kita hari ni makanlah ubat mana pun. Ubat tu diantaranya penyebab. Allah Ta'ala ciptakan penyakit, Allah Ta'ala ciptakan ubat. Tapi kalau katakan obat kecil manis tu peri katak tu sahaja semata-mata, untung orang buat peri katak tu tuan. Kan? Sebab apa? Sebab ada ubat lain yang okey juga boleh buat. Sebab macam-macam jenis ubat dalam dunia ni. Sebab Allah Ta'ala yang akan menyembuhkan penyakit tersebut dengan sebab-sebabnya. Kadang-kadang tak makan ubat pun okey. Penyakit tertentu lah. Tapi kena berusaha jugalah. Nak kata begitu, ada dia punya sebab-sebabnya. Dan Allah Ta'ala lah yang akan menyembuhkannya. Ke-25, hendaklah mengikut jenazah orang yang meninggal dunia. Kalau boleh tuan-tuan. Kalau boleh sembahyang paling kurang. Sembahyang jenazah tu akan dapat pahala 1 qirat. 1 qirat ni pahala dia macam gunung Uhud punya besar. Besar. Ya? Kalau boleh sampai ke bumi tu. Dia sembahyang,
sampai kepada Pegemui, dapat 2 qirat, dapat 2 gunung Uhud pahala. So Rasulullah telah bersabda, sesiapa yang mengiringi jenazah seseorang, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Dan apabila dia berdiri sehingga mayat itu dikebumikan, maka dia mendapat 2 qirat. 1 qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang maksudnya yang sama, maksudnya ialah kita tunggu sampai sembahyang tu, sampai mendirikan sembahyang dia tu, sembahyang jenazah tersebut. Yang ke-26, dan habis ni kalau ya. Okey. Hendaklah berziarah ke kubur saudara mara sesama muslim. Ziarah bukan mak bapak je tuan-tuan. Saudara kaum muslimin pun ziarah boleh. Tu sebabnya ada orang dia nakkan kubur tu dikuburkan. Dia punya apa ni? Dia punya mayat saudara mara ibu bapanya dikuburkan. Tempat yang dia biasa lalu. Paling tidak dia dapat baca apa? Baca Fatihah, baca Qul Allah kepada mayat bila dia lalu kat situ tu. Kan? Sebab dia nakkan bila dia lalu selalu dan dia boleh bacakan Fatihah ke apa benda yang dia tahu, oh ini kubur, di sinilah kubur tok aku, ini isteri aku, ayah aku, datuk aku sebagainya. Dia nak macam tu. Hendaklah berziarah, ini berziarah pun kalau boleh ziarah ke kubur. Ke kubur saudara mara sesama muslim. Maksud berziarah itu ialah mendoakan dan mengambil ibarat atau contoh untuk diterapkan pada dirinya sendiri. Selain daripada ziarah tu untuk doa pada dia, kita juga ambil ibarat dan contoh yang diterapkan pada dirinya sendiri. Kalau orang baik, kita kata dia ni orang baik, boleh kita ikut contoh teladan orang baik tersebut. Ada tuan-tuan, jenis orang baik-baik ni, jenis-jenis setara mara kita daripada keluarga kita, jenis macam Tok Kenali ni. Tuan-tuan pernah cerita macam dengan Tok Kenali ni, dia punya kemukjizatannya. Dia macam Imam Al-Haramain. Kita pernah dengar Imam Al-Haramain, Imam 2 tanah haram. Kenapa dia sebut Imam Al-Haramain, Imam 2 tanah haram? Dia macam Tok Kenali juga kisahnya. Dia macam ni tuan-tuan. Satu ketika Imam Al-Haramain ni, orang kata dia jadi imam di Masjidil Haram. Dia kata pada masa yang sama, bila tu dia kata isyak tu malam. Dia kata isyak malam tu yang sama, dia jadi imam di Masjid Nabawi. Dia kata, berlantu ke apakah? Tak tuan-tuan, itu adalah kemukjizatan Imam Al-Haramain. Tok Kenali tu pun macam tu juga. Ada orang kata Jumaat lepas Tok Kenali makan tu rumah hamba, dia kata. Jumaat lepas Jumaat, dia makan kenduri rumah hamba. Dia kata Jumaat lepas juga dia makan kenduri rumah hamba, dia kata. Kan? Takkan Tok Kenali makan kenduri 2 tempat waktu yang sama ni? Ke ada bela hantu raja? Kan? Ada. Maknanya bukan itu. Dia ceritanya itu adalah orang kata karamah dia. Macam itulah. Jadi ada adik-beradik kita jenis orang yang baik-baik, ziarah dia tu kita ikut contoh teladan dia jenis baik-baik tu. Contohlah, mana tahu ada cikgu saya tuan-tuan, cikgu meninggal baru ni, cikgu sekolah, dia daripada sekolah mana tak dulu. Sekejap sangat sekolah ni, dia memang slow, nak minta medical board pun tak dapat, tapi tak boleh, dah tak nampak jalan dah orang kata apa ni, dah kabur dah ni. Meninggal hari Jumaat masa bulan puasa. Saya pun tak tahu ceritanya kan. Dan diceritakan bahawa dia tu kira biasa-biasa, tapi mayatnya hari Jumaat tu lain, corah elok lah kata, baru dengar sembang cerita ni. Elok lah kiranya, mukanya putih berserinya hari tu kan, hari Jumaat, dan dia meninggal pula bulan puasa hari Jumaat. Ada orang jenis macam tu tuan-tuan. Baik. Jadi dia kata kalau kita ziarah kubur saudara mara kita semua sekali ni, mudah-mudahan kita dapat ambil ibarat pengajaran, contoh daripada mereka ni. Kemudian Nabi telah bersabda, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih menakutkan selain daripada pemandangan kubur. Kubur ni takut tuan-tuan. Isi dalam lagi takut. Orang yang ada di dalam kubur tu. Kita di atas ni pun kubur kita takut hantu je. Orang dalam tu kan takut hantu, takut soal muka naki tak apa jawab tu. Tak ada hantu je. Hantu tu adalah, tapi bukanlah itu yang dijuruskan. Baik. Hatim Al-Asyam berkata, sesiapa berjalan melalui kubur dan dia tidak memikirkan sesuatu dalam fikirannya dan tidak pula mendoakan untuk orang-orang yang ada di dalamnya, maka dia telah mengkhianati dirinya sendiri serta mengkhianati orang-orang yang berada dalam kubur itu. Tu.
Kalau lalu kubur tu doakanlah mereka ni. Paling tidak bacalah Fatihah tuan-tuan. Tidak baca 3 kul besar tuan-tuan. Disebutkan bahawa kul huwallah yang kita baca atau ayat-ayat kita baca, kita sedekahkan pahalanya kepada orang tu, dapat pada mereka tuan-tuan. Dapat kepada mereka tu. Dia akan diparaidkan kepada mereka-mereka yang ada dalam kubur. Tambah lagi tuan-tuan, khususkan ini aku sedekahkan kepada siapa? Kepada ibu bapa aku, adik-beradik aku dan juga kaum keluarga aku sebagainya, ataupun umumkan kepada sekalian muslim-muslimat amnya. Mudah-mudahan sampai begitu. Maimun bin Mahram berkata, pada suatu hari aku keluar bersama Omar bin Abdul Aziz ke suatu kawasan perkuburan. Maka apabila dia melihat kawasan itu, dia pun menangis dan mengucapkan, wahai Maimun, kata Omar bin Abdul Aziz ni, ini adalah makam ayah dan nenek moyangku, seolah-olah mereka tidak pernah berkumpul bersama penduduk dunia untuk sama merasakan kelazatannya. Tidakkah kau lihat mereka itu kini sudah berbaring? Semuanya telah berlalulah hukuman-hukuman yang mereka alami. Tubuh-tubuh mereka dimakan binatang-binatang di alam fana. Setelah itu dia menangis lagi dan berkata, demi Allah, tiada seorang pun yang lebih merasakan nikmat daripada orang yang telah berada dalam kubur ini dan dirinya telah selamat dari siksaan Allah Ta'ala. Ini cerita bagaimana Omar bin Abdul Aziz, salah seorang daripada khalifah zaman Bani Umayyah yang dipanggil orang Omar Sani. Dia macam pemerintahan Omar bin Al-Khattab ni yang kita selalu dengar ni. Jadi dia ni pergi ke kubur ni, tengok kepada kubur ni, dan disebutkan apa yang disebutkan tadi ni. Maknanya dalam kubur ni macam-macam nikmat dan juga azab yang diperolehi kepada orang yang ada dalam kubur. Orang yang dapat nikmat di dunia kadang-kadang tak terasa nikmat tu kalau dah dalam kubur. Kalau ditanya orang tentang kenikmatan yang ada dia dapat di dunia dulu, kadang-kadang kena azab. Bila kena azab, dia tak teringat dah apa-apa nikmat. Kalau tuan-tuan di dunia ni dapat nikmat yang besar, dan kubur kalau kena azab, walaupun besar nikmat di dunia dia dapat, tak teringat dah benda-benda tu. Begitu juga di akhirat nanti. Kalau masuk dalam neraka lagi teruk tuan-tuan, langsung tak teringat dah nikmat syurga, nikmat dunia dulu ni. Tetapi kalau tuan-tuan dapat daripada kelazatan hidup di dunia, kelazatan hidup di akhirat, tuan-tuan pula dah lupa tentang apa yang tuan-tuan dapat, kesusahan-kesusahan hidup di dunia ni. Sebab apa? Sebab hidup di dunia, hidup di akhirat nikmatnya sangat besar. Dia akan melupakan kehidupan yang susah-susah di akhirat nanti, begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini dapat menjadikan kita ni, sesama kita ni, saling, orang kata apa, saling rapat merapati, tegur menegur, silaturahim yang baik antara kita. Kita ni hidup di dunia ni bukan setakat hidup di dunia, kita akan berada di akhirat juga nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri kepada kita kebahagiaan bukan setakat di dunia, di akhirat. Tetapi kehidupan di akhirat dia bermula dengan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Begitu. Lagi lebih kurang 3-4 minit tuan-tuan. Ada apa nak tanya tuan-tuan? Sebelum kita berhenti pada tajuk ini, kita akan pergi pada adab-adab takziah. Antaranya lah adab-adab menghantar jenazah. Nak duduk mana hantar jenazah ni? Kiri ke kanan, ke depan, ke belakang ke? Ada tu. Benda-benda tu semua ada. Dan kita akan pergi juga nanti hak-hak jiran. Dia ada beberapa lagi tajuk-tajuk untuk sesama orang tua dan anak dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar pengajaran daripada apa yang akan disampaikan nanti, dan pada malam ini juga ada kebaikannya tuan-tuan. Jadi kita tutup kita pada malam ini baca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an bi ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal 'azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.